Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 14 Disember bersama saya Nurliza Muhammad Sin. Tajuk utama hari ini: bersalah terima suapan pegawai imigresen di penjara. Langkah pemulihan Felda dijangka positif dalam tempoh 3 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pegawai imigresen yang ditahan dalam Ops Selat bulan lalu dijatuhi hukuman penjara 30 hari dan denda RM12,000 bagi 3 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM3,060 di Mahkamah Session Butterworth pagi tadi. Mahkamah menjatuhkan hukuman itu terhadap Akashah Roslan, 38 tahun, selepas dia mengaku bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nurhayati Muhammad Yunus. Mengikut ketiga-tiga pertuduhan, Akashah sebagai pegawai Jabatan Imigresen Grade KP19 didakwa telah memperoleh wang berjumlah RM3,060 daripada Muhammad Azril Azizan melalui akaun bank miliknya yang mana dia ketahui Muhammad Azril berkaitan dengan kerja pejabatnya. Ketiga-tiga kesalahan itu didakwa dilakukan pada 22 Ogos hingga 14 September 2018 di sebuah bank di Bandar Bayan Baru. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-dua sekali. Dia boleh dipenjara selama 4 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Pada 16 November lalu, SPRM telah melancarkan Ops Selat dengan kerjasama Jabatan Imigresen yang melumpuhkan aktiviti rasuah, membabitkan sindiket yang menyalahgunakan pengesahan cop keluar dan masuk sempadan utama negara. Di Mahkamah Session Air Keroh pula, seorang pegawai imigresen didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah atas 3 pertuduhan pilihan menerima suapan bagi mendapatkan cop perakuan keluar masuk negara membabitkan warga asing 2 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Syafiq Subuh, 29 tahun, membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin. Mengikut pertuduhan pilihan pertama, tertuduh ketika menjawat jawatan pegawai imigresen Grade KP19 yang bertugas di Jabatan Imigresen Malaysia, Bangunan Sultan Iskandar Shah Johor Bahru, telah memperoleh wang berjumlah RM360 daripada Muhammad Azril Azizan. Ia bagi mendapatkan perakuan cop keluar masuk pada pasport warga asing tanpa perlu keluar dari Malaysia. Manakala mengikut pertuduhan pilihan kedua dan ketiga, tertuduh didapati melakukan kesalahan sama yang membabitkan suapan sebanyak RM320 dan RM800. Kesemua kesalahan itu dilakukan menerusi akaun sebuah bank di Taman Mutiara Melaka, Batu Berendam, membabitkan 3 transaksi berasingan pada Julai, Ogos dan September 2018. Tertuduh yang bakal menerima cahaya mata sulung merayu pada mahkamah mengenakan hukuman yang ringan dengan mengambil kira kesalahan itu merupakan yang pertama selain dia baru mendirikan rumah tangga Mac lalu. Sejurus mendengar hujahan kedua pihak, mahkamah menetapkan hukuman denda RM10,000 bagi setiap pertuduhan pilihan atau 6 bulan penjara sekiranya gagal melunaskan denda. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata, fokus pada dirimu. Kita ke laporan Dewan Rakyat. Langkah pemulihan Felda dijangka membawa hasil positif pada 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, langkah berkenaan termasuk penubuhan jawatankuasa pemantauan, pelaksanaan dan keberkesanan pelan pemulihan Felda bagi memastikan petunjuk prestasi utama Felda yang ditetapkan dapat dicapai. Ketika ini, Felda menanggung hutang yang tinggi mencecah RM10.7 bilion selain mempunyai masalah kecairan sebanyak RM1.3 bilion. Pinjaman terpaksa dilakukan Felda bagi memastikan operasi harian dan komitmen perkhidmatan kepada warga peneroka berjalan lancar.
Justru kerajaan telah bersetuju untuk memberikan moratorium selama 2 tahun kepada Felda untuk salah satu daripada hutangnya dan sebuah institusi yang lain memberi Felda moratorium selama 6 bulan. Pada bulan September tahun ini, Felda telah maklumkan kerajaan bahawa ia tidak mampu membayar balik beberapa hutangnya dan mempunyai masalah kecairan sebanyak 1.3 bilion ringgit. Sehubungan itu, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan moratorium selama 2 tahun kepada Felda untuk salah satu daripada hutangnya dan sebuah institusi yang lain memberi Felda moratorium selama 6 bulan. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Jerantut Datuk Ahmad Nazlan Idris mengenai plan perancangan kerajaan bagi plan pemulihan Felda dalam sesi jawab lisan di Dewan Rakyat pagi tadi. Tambahnya, hutang peneroka yang tinggi dan kadar kutipan hutang yang tidak memberangsangkan turut memburukkan lagi keadaan dan menjejaskan kewangan Felda. Sehubungan itu, Kabinet pada 14 Oktober lalu telah meluluskan cadangan terbitan sukuk berjumlah 9.9 bilion ringgit dengan jaminan kerajaan. Ia bagi membolehkan agensi itu melaksanakan plan pemulihan seperti yang dibentangkan pasukan petugas khas yang dipengerusikan Tan Sri Abdul Wahid Omar. Kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi mengkaji semula laporan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC mengenai urusan memperbaiki pilihan raya di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata jawatankuasa itu dipengerusikan Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Apabila ERC ini mengemukakan laporan, satu jawatankuasa khas pula ditubuh diketuai oleh Yang Berhormat Gombak dan beberapa orang menteri-menteri kabinet untuk mengkaji finding atau dapatan ERC ini. Sebelum dapatan ini sudah tentulah akan dibuka untuk tatapan awam. Jawatankuasa itu ditubuhkan bagi membolehkan kerajaan menilai, menyelaras dan memantau semua cadangan dan dapatan yang disyorkan ERC membabitkan urusan pilihan raya. Jika ada keperluan, laporan jawatankuasa itu nanti juga akan dibentangkan di Dewan Rakyat untuk dibahaskan secara langsung ataupun tidak. Terdahulu, beliau juga menjelaskan sebaik kajian ke atas laporan akhir ERC selesai dilakukan, satu laporan berkaitan dengan hasil dapatan dan syur penambahbaikan akan disediakan. Perdana Menteri telah menerima laporan itu bagi pihak kerajaan pada 27 Ogos lalu yang mengandungi 49 syur penambahbaikan yang menyentuh mengenai sistem, proses dan undang-undang berkaitan pilihan raya. 3 ahli parlimen yang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO boleh menghadir ke persidangan Dewan Rakyat dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat, termasuk mengenakan pakaian pelindungan diri PPE. Ahli parlimen berkenaan akan dibawa menaiki ambulans dan sejurus tiba di parlimen akan ditempatkan di bilik khas. Tetapi saya nak tanya, kenapa ahli parlimen yang terdedah kepada positif patient sekarang dibenarkan datang, SOP diubah suai sebarang untuk membolehkan mereka datang ke sini? Sebelum ini ketika kita memberi sedikit kekangan kepada kehadiran ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan semua, ada yang mengatakan itu kita tidak memberi peluang kepada ahli-ahli parlimen untuk datang berdebat dan semua. Tetapi saya rasa untuk undian tu kita membuat sedikit banyak kelonggaran untuk undian, kita benarkan semua masuk ke Dewan. Dan yang ketiga-tiga tu bukan keputusan saya. Mereka perlu meminta kebenaran Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, dan kalau dibenarkan maka mereka perlu mengikut SOP yang ditetapkan oleh beliau, bukan ditetapkan oleh saya. Beliau berkata selepas mengundi, ahli parlimen terlibat perlu meninggalkan galeri awam bagi mengehadkan pendedahan dengan semua orang di parlimen. Parlimen juga tidak mengubah SOP, tetapi pematuhan itu ditentukan oleh Kementerian Kesihatan serta Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Media hari ini melaporkan 3 ahli parlimen berkenaan ialah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarvanan dan ahli parlimen Batu P. Prabhakaran. Lebih 1,700 penduduk di Taman Sawit Balung di Tawau Sabah mengeluh bekalan air di kawasan mereka sering dicatu. Catuan yang dilaksanakan setiap 2 hari bermula jam 5 petang sehingga 10 pagi itu menyukarkan urusan seharian penduduk dan peniaga.
Akibat daripada kekerapan catuan bekalan air itu yang berlaku sejak sekian lama, penduduk terpaksa menyediakan sendiri tangki air tambahan selain menadah air melalui bekas alternatif sebagai stok simpanan. Mewakili penduduk Taman Sawit ingin menyuarakan permasalahan tentang masalah air lah di tempat kami ni. Semenjak saya tinggal di Taman Sawit ni pada tahun 2012, air selalunya akan jadi dorang buat macam dia akan hidupkan pukul 10 pagi, dia akan matikan pukul 5 petang. Berselang 2 hari. Dia mati 2 hari, nanti baru dihidupkan 1 hari. Kesukaran itu membabitkan lebih 500 rumah dan lebih 50 premis perniagaan. Justru mereka amat berharap pihak berkuasa segera mencari formula terbaik mengatasi keluhan yang diutarakan penduduk. Semenjak 2-3 tahun kebelakangan ni, diorang catu 2 hari mati, 8 jam hidup. Lepas tu mati 2 hari. Bayangkan 8 jam itu, macam mana kami boleh kumpul itu air 8 jam. Di samping penggunaan mandi, cuci baju, cuci kain, budak ke sekolah. 8 jam dalam masa 3 hari kami dibekal air. Keluhan penduduk itu kami panjangkan untuk perhatian kerajaan negeri. Pembantu Menteri Keuangan Negeri Datuk Nizam Abu Bakar menjelaskan catuan terpaksa dilakukan ekoran bekalan air dari loji Balong terpaksa dikongsi untuk kawasan lain. Namun isu berkenaan akan selesai sebaik sahaja empangan air pelbagai guna Tawau yang dibina di gudang beroperasi sepenuhnya. Saya difahamkan kenapa ia berlaku catuan untuk tempat-tempat di Taman Sawit dan sekitarnya. Kerana air daripada loji Balong, loji air Balong terpaksa juga disalurkan kepada Kampung Ranggu dan sekitarnya seperti Queen Hill. Kerana Kampung Ranggu dan juga Queen Hill dan sekitar ini sebenarnya bekalan air mereka daripada loji utara. Empangan air yang dijadualkan ataupun telah dilaksanakan di gudang 4 ya, yang bernilai lebih kurang 300 juta ringgit kan, dalam proses untuk pelaksanaan, dan saya yakin dengan kerajaan GRS ini ia akan dapat dipercepatkan bagi mengatasi masalah bekalan air di Tawau secara tuntas. Selain membekalkan air bersih, empangan air Tawau ini juga berfungsi bagi mengatasi masalah banjir. Ia bakal meningkatkan kapasiti takungan air mentah sebanyak 30,000 juta liter. Namun buat masa ini, penduduk adalah dinasihatkan menghubungi Jabatan Bekalan Air Negeri jika memerlukan bekalan air tambahan. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata, fokus pada dirimu. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB mencadangkan dasar pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda dikaji semula sejajar dengan perkembangan ekonomi dan teknologi masa kini. Menurut menterinya, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, ia bagi memastikan peranan Risda sejak 48 tahun lalu terus relevan bagi meningkatkan produktiviti pekebun kecil dan masyarakat luar bandar. Ujarnya kajian semula itu akan dilakukan Risda bersama bahagian perancangan strategik KPLB yang akan mengambil kira fungsinya sekaligus dapat memanfaatkan sejumlah 7.6 juta penduduk luar bandar di seluruh negara. Malah kalau persetujuan semula mengenai dasar ini dimurnikan dan dikemas kini, lebih ramai mereka yang berada di luar bandar akan dapat manfaat. Ujarnya penstrukturan semula dasar itu perlu bagi pembangunan ekonomi pekebun kecil dan penduduk luar bandar secara menyeluruh. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kasih Pekebun dan penyampaian Zakat Risda Negeri Johor 2020 di Kampung Orang Asli Tanjung Tuan, Mersing. Dalam majlis itu, Yayasan Risda mengagihkan zakat korporat Risda sebanyak RM66,400 kepada 60 penerima terdiri daripada penduduk orang asli termasuk golongan asnaf. Bantuan juga diterima 2 madrasah tahfiz serta sebuah masjid di Mersing, Johor. Turut disampaikan bantuan aktiviti ekonomi tambahan AET dan bantuan pembangunan usahawan bagi memperbaiki taraf sosioekonomi pekebun kecil.
Kerajaan Menerusi Penjana Kapital berjaya menarik 8 pengurus dana modal teroka tempatan dan antarabangsa bagi melabur sehingga 1.57 bilion ringgit di syarikat permulaan negara menerusi program Dana Penjana Nasional. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, program padanan dana ke dana itu menyaksikan pelaburan tambahan 370 juta ringgit melebihi peruntukan asal 1.2 bilion ringgit. Dana Penjana was introduced as part of the government's economic stimulus package to weather the impact of the pandemic COVID-19. It was envisioned as a much-needed boost for Malaysia's startups that have persevered in this new norm. This is not just another startup fund. Jelasnya dana itu memberi tumpuan terhadap sektor agritech, fintech, edutech, mobility dan kecerdasan buatan AI dengan peruntukan secara berkesan kepada firma berpotensi tinggi beserta garis panduan matlamat jelas untuk dicapai. Bagi jangka masa panjang, Penjana Kapital menubuhkan pelan pemindahan pengetahuan dan dijangka mewujudkan sekurang-kurangnya 1,800 pekerjaan berkualiti dan berkemahiran tinggi. Pengurus modal teroka dipilih daripada 51 permohonan dari seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat, China, Korea Selatan, Indonesia dan Singapura. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, kita ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dibunuh kumpulan Boko Haram dalam siri kekejaman terbaru militan itu di Tenggara Niger. Menurut polis, serangan selama 3 jam di Tomor, wilayah Difa dan dipercayai dilakukan seramai 70 orang. Beberapa orang turut cedera dalam insiden berkenaan dan ada juga yang dilaporkan hilang. Pihak berkuasa tempatan melaporkan sebahagian besar harta benda awam dan premis perniagaan musnah dibakar kumpulan itu. Serangan berlaku beberapa jam sebelum pilihan raya Majlis Perbandaran dan wilayah diadakan di seluruh Niger. Seorang lelaki ditembak mati oleh polis selepas suspek melepaskan tembakan kepada orang ramai yang berkumpul menyaksikan persembahan nyanyian sempena Christmas di luar sebuah gereja di New York. Bagaimanapun, tiada individu yang cedera akibat kejadian yang berlaku di tangga Cathedral of St. John the Divine itu. Tiga anggota polis melepaskan 15 das tembakan terhadap lelaki berkenaan. Menurut pihak polis, suspek terkena sekurang-kurangnya 1 tembakan di kepala dan meninggal dunia. Susulan kejadian, polis merampas 2 senjata api dan sebuah beg berhampiran lokasi. Beg berkenaan didapati mengandungi minyak gas, tali, wayar dan beberapa jenis pisau. Menurut seorang saksi, dia melihat lelaki berkenaan melepaskan antara 8 hingga 10 tembakan rambang sebelum anggota polis menembak mati suspek. Isu perdagangan pasca Brexit membabitkan Kesatuan Eropah EU dan Britain mendapat sinar baru dalam menyelesaikan kebuntuan sedia ada apabila kedua pihak bersetuju meneruskan kembali rundingan. Perkara itu disahkan oleh Presiden Suruhanjaya EU Ursula von der Leyen yang menghubungi Perdana Menteri Britain Boris Johnson untuk memaklumkan kesediaan EU untuk kembali berunding dalam beberapa perkara. Kedua-dua pihak bersepakat bahawa tanggungjawab dan kepentingan dalam situasi menang-menang akan diutamakan dalam rundingan akhir. Von der Leyen juga menjelaskan EU dan Britain memberi mandat kepada pasukan perunding masing-masing untuk melakukan usaha yang terbaik di saat genting terbabit. Rundingan perdagangan pasca Brexit menemui jalan buntu ekoran kegagalan kedua-dua pihak bersetuju dalam beberapa isu antaranya berkaitan perundangan, tadbir urus dan maritim. Selain itu, matlamat rundingan perdagangan terbabit adalah bagi mengukuhkan hubungan dagangan dengan tarif dan kota sifar menjelang 1 Januari depan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan, gelaran pendahulu Liga Perdana Inggeris masih kekal menjadi milik Tottenham Hotspur sekalipun mencatat keputusan seri 1-1 menentang Crystal Palace pada perlawanan ke-12. Tottenham bernasib baik apabila Liverpool turut mencatat keputusan sama ketika menentang Fulham. Berikut keputusan Liga Perdana Inggeris yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Ketika ramai yang menjangkakan Liverpool akan merampas gelaran pendahulu daripada Tottenham, berikutan pasukan itu sekadar seri menentang Crystal Palace, skuad bimbingan Jurgen Klopp terpaksa bekerja keras sebelum berpuas hati membawa pulang satu mata. Apapun tumpuan lebih terarah kepada Leicester dan Southampton yang naik ke tangga ketiga dan keempat. Leicester cemerlang menundukkan Brighton 3-0 hasil jaringan James Maddison pada minit ke-27 dan 44 serta Jamie Vardy pada minit ke-41. Sementara Southampton yang turut mencatat keputusan sama ketika berdepan Sheffield United meraih gol melalui Che Adams, Stuart Armstrong dan Nathan Redmond sekaligus memintas Chelsea yang jatuh ke tangga kelima. Dalam pada itu, nasib malang terus menimpa Arsenal selepas tewas 0-1 kepada Burnley. Lebih menyedihkan, jaringan tunggal itu hadir menerusi gol sendiri ketua pasukan Pierre-Emerick Aubameyang dan meletakkan The Gunners kekal di tangga ke-15. Sekian Buletin 1.30. Sebelum pisah, saksikan inisiatif diambil penduduk di Manarola, Itali yang menghias perkampungan mereka dengan lebih 15,000 LED berkarakter tersendiri. Itu saya Nurliza Muhammad Zain. Salam hormat dan Assalamualaikum.